Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya bersyukur kepada Allah dalam perjalanan Ustaz ke Yaman dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dengan keberkatan doa-doa semua para jemaah kepada ustaz sekalian. Dan ustaz pergi dengan keluarga semua sekali, bertujuan adalah untuk belajar ilmu, kerana kita menyadari bahawa banyak lagi ustaz perlu menambahkan ilmu, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara boleh dengar Jadi ustaz sekarang ini berada di Qatar, tengah transit di sana, dan tinggal beberapa jam lagi akan berlepas ke Mesir. Dan insya-Allah suara boleh dengar jelas dan insya-Allah semoga perjalanan semakin dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana maklum bahawa apabila kita bermusafir, maknanya kita ini dapat banyak belajar daripada pemusafiran tersebut, dan didoakan kepada semua jemaah berada di dalam kebaikan, kerana doa orang musafir ini makbul insya-Allah lah. Ustaz doakan semua para jemaah sekalian duduk dalam keadaan kebaikan, dan didoakan juga agar Allah Taala memberi kebaikan kepada negara kita yang tercinta. Didoakan insya-Allah apabila bertemu para habaib, kalaulah dapat berjumpa dengan Habib Omar, antara yang perlu kita minta doa agar Allah Taala angkatkan bala ujian musibah, supaya negara kita ini selamat dan dipermudahkan kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Ustaz akan doakan kepada para jemaah sekalian. Kita doakan ada jemaah kita yang sakit agar disembuhkan penyakit mereka, dan juga yang sempit rezeki agar diluaskan. Dan insya-Allah pemergian Ustaz ke sana adalah untuk mencari jalan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz mengharapkan agar matlamat dan ujian matlamat untuk menjadi hamba Allah Taala ini dikabulkan oleh Allah. Dan Ustaz tidak memikirkan untuk menjadi seorang ulama, kerana rasa tidak layak untuk menjadi seorang ulama. Kita doakan Raja Maimunah ini agar sihat, siapa yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan bukan bermakna Ustaz ini Ustaz pergi ke Tarim ini adalah untuk menjadi ulama, tidak, tetapi adalah untuk menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada ustaz ilmu yang bermanfaat, kekuatan untuk beribadah, maka insya-Allah Ustaz akan cuba membimbing masyarakat pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sahaja kita ini menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada jalan lain kecuali kita hendaklah mencari jalan bagaimana kita nak mendapat keredaan Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz doakan agar keluarga-keluarga kita semua duduk di dalam rahmat
duduk di dalam kebaikan Allah. Dan Ustaz doakan juga agar agar semua para jemaah sentiasa di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita doakan semua agar Allah Taala memberi kebaikan. Dan untuk pengajian kitab hikam, itu Ustaz tidak berani berjanji untuk menyambung walaupun Ustaz berada di sana, kerana mungkin Ustaz akan sibuk dengan pengajian ilmu dan seumpamanya. Apapun yang penting adalah kita sama-sama mencari jalan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini sangat penting sebenarnya. Kerana apabila kita ada ilmu, ilmu inilah yang memimpin kita pada jalan Allah Taala. Kerana Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang berjalan untuk mencari ilmu Allah, maka Allah Taala pemudahkan perjalanannya untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tersebut di dalam kitab menyatakan bahawa seandainya seseorang itu menghadirkan diri di dalam majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan akan dosa-dosanya. Insya-Allah boleh Ustaz masukkan antum semua dalam majlis ilmu. Dengan cara macam mana? Dengan cara insya-Allah ketika mana ada majlis bersama dengan Allamah Habib Umar, maka Ustaz akan mohon kepada Allah agar menghadirkan jemaah-jemaah Ustaz di dalam majlis tersebut. Walaupun tidak hadir dari segi jasad, tetapi insya-Allah moga-moga dapat hadir daripada rohani kita, seolah-olah kita hadir dalam majlis tersebut. Dan diharap, dan kepada orang kadang-kadang dia ingin pergi ke Tarim, contohnya ke Yaman, walaupun tidak ada lagi peluang, insya-Allah walaupun tidak ada peluang, tapi moga-moga Allah dengan niat kita nak pergi ke Tarim, nak pergi ke Yaman, tertulis kita adalah orang yang hadir ke sana, maknanya orang yang duduk bersama para ulama, maknanya insya-Allah, maknanya kita niatkan kebaikan, sentiasa niat kebaikan. Dan Ustaz juga berpesan pada diri Ustaz dan juga para jemaah sekalian, hendaklah kita mencintai ahli bait, mencintai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka bagaikan bahtera di akhir zaman kita ini, bagaikan bahtera Nabi Allah Nuh. Kalau dahulu di zaman Nabi Nuh AS, orang yang naik ke atas perahu Nabi Allah Nuh, dia selamat. Maka bahtera Nabi Allah Nuh di akhir zaman ini adalah Ahlul Bait, insya-Allah. Dan kita sebenarnya janganlah bersedih, kita sebenarnya tetap berdekatan, tetap berhampiran bersamaan. Jadi sebenarnya apabila sahaja kita ini ada tautan hati di antara satu sama lain, Ustaz menyayangi jemaah sekalian, dan moga-moga dengan sifat kasih sayang kita ini, moga-moga Allah Taala satukan hati kita. Dan kita kena letakkan orang yang paling kita cinta adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengasihi Rasulullah, kita kena mengasihi ahli keluarga Nabi, dan kita kena mengasihi orang-orang yang dekat dengan mereka itu. Moga-moga Allah Taala memberi kebaikan. Dan sebenarnya tidak ada di dalam hati yang kita fikir adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mestilah para jemaah sekalian
mestilah sentiasa di dalam hati kita ini melakukan kebaikan, inginkan mencari kebaikan. Maka Ustaz pesan kepada para jemaah sekalian, kekalkan wudu, sentiasa ada air semayang kalau boleh, di mana saja kita berada. Di mana saja kita berada, kekalkan ambil air semayang. Dan juga dalam waktu yang sama kita juga kena memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya bagaimana Ustaz, kami tidak ada di Yaman, kami tidak ada di Tarim, kami tidak ada dalam majlis Habib Umar, bagaimana kami ini nak mendapat sebagaimana orang-orang yang lain yang berhampiran dengan Habib Umar? Jadi sebenarnya yang pertama, banyakkan hadiah kepada guru-guru seperti Al-Alamah Habib Umar ataupun para habaib. Kita hadiahkan Fatihah kepada mereka, yang pertama. Dan yang kedua kita banyakkan berdoa kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan kita banyakkan berdoa bukan saja dengan Allamah Habib Umar, bahkan mana ulama-ulama yang kita kenal yang baik dengan kita banyakkan berdoa untuk mereka. Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau ini tidak pernah tinggal mendoakan akan gurunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Ustaz akan sentiasa mendoakan para jemaah, dan Ustaz tidak mampu menyebut seorang demi seorang ini, tetapi Ustaz akan doakan para jemaah. Moga-moga setiap kali Ustaz hadir dalam majlis bersama dengan Allamah Habib Umar dan juga dengan habaib di sana, Ustaz akan berkata, insya-Allah, moga-moga Allah Taala sentiasa ingatkan Ustaz akan berkata, ya Allah, Engkau hadirkanlah jamaah-jamaah aku di sini, walaupun mereka tidak hadir dari segi jasad, tapi Engkau hadirkanlah hati-hati mereka ke sini agar mereka itu juga mendapat kebaikan daripada para ulama di sini. Sebenarnya insya-Allah kalau kita inginkan sesuatu, tidak ada cara lain, kita kena mendekatkan diri kita dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, hadirlah majlis ilmu kalau boleh hadir. Tapi kalau tak boleh hadir, contohnya di Malaysia ini masih lagi ada PKP dan seumpamanya itu, duduklah di rumah, tapi isilah masa kita dengan perkara yang baik. Isilah masa kita dengan ilmu, mendengar pengajian ilmu. Dan insya-Allah kami hadirkan, Ustaz hadirkan antum semua yang mendengar Ustaz, yang bersama dengan Ustaz, insya-Allah. Dan kalau diizinkan oleh Allah Taala, kita akan bertemu lagi dalam pengajian. Dan Ustaz akan cuba juga cari masa-masa untuk menyampaikan ilmu di sana. Mungkin Ustaz akan cuba buat live juga, tapi mungkin bukan kitab hikam lah, ataupun kitab-kitab yang berbentuk kerohanian, untuk maknanya untuk sama-sama kita mendapat manfaat. Ustaz pergi ke sana, ke Yaman ini bukan untuk kepentingan pribadi, tidak, tetapi adalah untuk para jemaah sekalian, untuk mencari jalan supaya Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada para jemaah sekalian juga, bukan saja pada keluarga Ustaz. Maknanya insya-Allah boleh join dengan Ustaz. Maknanya Ustaz akan cuba buat live setakat mana yang Ustaz mampu. Ustaz akan cuba buat live untuk hanya tidak sebagaimana di Malaysia lah. Mungkin Ustaz akan semakin sibuk untuk belajar, tapi selagi mana ada ruang untuk menyampaikan ilmu, Ustaz akan cuba menyampaikan ilmu, maknanya. Dan insya-Allah Ustaz akan hadirkan antum semua jemaah sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa ingatkan Ustaz ketika mana berada dalam majlis ilmu, tak kira dengan Habib Umar ke dan siapa-siapa, mana-mana Habib, Ustaz akan mohon pada Allah agar semua ini dihadirkan, agar kita dapat bersama-sama. Dan Ustaz sebenarnya rasa terharu dengan para jemaah sekalian yang telah memberi sokongan dakwah pada Ustaz. Sedangkan Ustaz ini bukanlah orang yang
yang memiliki, sebenarnya ustaz ni tidak memiliki tidak memiliki ilmu, tidak memiliki amal dan seumpamanya. Dan dikatakan bahawa di Terengganu dah buka pengajian, tapi ustaz pula dah datang ke Yaman. Tak apa, insya-Allah. Dan ustaz pun sayang kepada para jemaah sekalian. Insya-Allah, moga-moga Allah Taala memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi sekarang ni ustaz berada di airport di Qatar bersama dengan ahli keluarga. Doakan keluarga ustaz, dan ustaz satu keluarga duduk dalam belajar. InsyaAllah ustaz akan cuba buat live juga di sana. Tapi mungkin bukan kitab hikam lah, ataupun kitab-kitab yang lain. Dan insyaAllah maknanya kita akan cuba hubungkan hubungan, maknanya. Dan Ustaz ucap terima kasih kepada yang sentiasa mendengar pengajian kitab hikam Ustaz. Dan sebenarnya kitab hikam itu sedikit cerita mengenai kisah kitab hikam ini. Ustaz belajar dengan Tuan Guru Haji Abdullah Yusuf selama hampir 2 tahun di sana, di pondok bersama Tuan Guru Haji Abdullah Yusuf. Dan Alhamdulillah sempatlah Ustaz belajar kitab dengan beliau dan dapat sekejap ya. Ini Ustaz ada apa? Nak jalan dah? Tunggu bapa mari. Okey. Dan untuk para jemaah, Ustaz tidak boleh panjang ni kerana Ustaz akan pergi berlepas ke Mesir sekejap lagi. Minta doa, minta doa supaya Ustaz selamat perjalanan. InsyaAllah nanti kalau ada masa Ustaz buat live lagi ya. InsyaAllah. Dan Ustaz rasa gembira kepada antum semua jemaah sekalian. Moga-moga Allah Taala beri kemudahan. Dan akhirnya Ustaz nak pesan kepada para jemaah, jagalah lidah kita, jaga lidah kita. Jangan kita gunakan lidah kita dengan ungkapan-ungkapan yang boleh membawa kepada dosa. Dan jangan kita gunakan lidah kita dengan mencela orang. Dan jangan kita ini terlibat sama dengan terlibat sama dengan perkara-perkara yang melibatkan kepada fitnah. Jauhkan. Dan dalam waktu yang sama ini gunakan lidah kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan dengan kesihatan yang Allah Ta'ala beri ini, hendaklah kita mencari jalan untuk melakukan amal-amal soleh. Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i tawquhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang Islam itu meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Sekejap nak tanya anak sekejap. Basi, barang-barang dah angkat ke? Yang surat-surat semua dah ambil ke? Okey, insyaAllah. Okey, Ustaz akan berangkat ke Mesir. Dan waktu sekarang di sini lebih kurang pukul 6 petang. Sekarang di sini lebih kurang pukul 6 petang. Dan sekejap lagi akan berangkat ke Mesir. InsyaAllah. Doakan perjalanan Ustaz selamat. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan, insyaAllah. Dan sejurus menunggu jemaah berkumpul. Rasa ada masa sikit kita untuk bercakap. Ustaz buka soalan, siapa nak tanya tentang kepada Ustaz apa-apa perkara yang rasa nak tanya. Kalau sempat Ustaz jawab. Maknanya kalau ada nak tanya. Ada pesanan kalau boleh, insya-Allah kita kena duduk atas muka dunia ni, kita kena mencari. Yang pertama cari apa? Yang pertama cari ilmu. Yang kedua mencari ibadah. Duduk di Mesir berapa jam saja? Tak direct ke Oman. 12 malam dah. Allah minta maaf lah Ustaz ganggu antum semua.
Balik Malaysia bila tak tahu lagi, mungkin beberapa tahun Ustaz belajar di sana. Maknanya terima kasih yang doa. InsyaAllah. Ustaz vaksin tak? Tak vaksin. Alhamdulillah. Berapa lama di Yaman? Tu. Yaman mungkin beberapa tahun lah. Mungkin beberapa tahun, 2-3 tahun. Di sana tak payah pakai masker Ustaz. Atas kita. Nak pakai tak apa, tak nak pakai pun tak apa. Mencari ilmu dulu ke mencari guru dulu? Sebaiknya kita mencari guru. Tapi mencari guru tu bukannya mudah. Maka sebelum kita berjumpa dengan guru, kita mencari ilmu. Ustaz ada di mana tu? Di Qatar. Sekarang ni. Okey. InsyaAllah. Dah prepare soalan. Ada doa apa yang tak ambil vaksin ni? Ada ayat-ayat yang Habib Umar bagi tu, ada satu tu dia ada bagi ayat. Nanti Ustaz cuba sharekan. Kata nasihat untuk anak-anak muda. Pada anak-anak muda, yang pertama, hormatilah orang tua. Dan yang kedua ini, penuhkan masa dengan belajar ilmu. Dan yang ketiga, letakkan di dalam hati kita untuk menjadi anak muda yang membantu agama Allah Ta'ala. Ustaz amal air cengkeh dah Ustaz amal madu Yaman. Batu sadak. InsyaAllah. Dia nak belajar Yaman macam mana? InsyaAllah kalau di pondok Ustaz boleh sambung ke Yaman, ataupun cari pondok-pondok yang ada jalinan dengan Yaman sana. InsyaAllah kita doakan juga kepada semua jemaah yang ada di Malaysia. InsyaAllah. Nasihat untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala, duduk dengan kekasih Allah Ta'ala juga, seperti para habaib, para ulama-ulama yang soleh. Berapa ramai Ustaz pergi sekali dengan Ustaz, satu keluarga Ustaz dan beberapa jemaah lebih kurang dalam 40 orang, lebih kurang begitulah. InsyaAllah. Terima kasih Samir yang banyak beri khidmat pada Ustaz. Kemudian Amin Faris. Mencari ibadat maksudnya macam mana Ustaz? Yakni kita belajar ilmu supaya ibadat kita berdasarkan kepada ilmu. InsyaAllah sikit kepada InsyaAllah Dawis semoga tak ada saudara. InsyaAllah. Dan sampai Mesir sekejap, duduk beberapa jam, kemudian pergi ke Tarim. InsyaAllah. Ya, Ustaz doakan semua agar dalam kebaikan. Belajar sana ada ijazah yang diberi. Ijazah ini ijazah sanad ilmu yang sampai pada Nabi SAW. Pondok di Terengganu dijaga oleh anak murid Ustaz yang akan menggantikan Ustaz. Dan maulid di Hidayah berjalan seperti biasa. Dan para jemaah tanamkan cinta kepada Nabi juga. Tanamkan cinta kepada Rasulullah SAW. Banyakkan berselawat. Banyakkan berselawat kepada Nabi. Dan dalam waktu yang sama banyakkan mendekatkan diri dengan majlis-majlis ilmu. Okey, insya-Allah. Ya. Cik. Nampak raya Ustaz kena pergi dulu. Nanti Ustaz tengok komen Cik Rahayu tadi Dan Ustaz kena pergi dulu, jadi setakat ini sajalah kita berjumpa. Setakat ini saja. Dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah.